Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi belajar dalam bab 1 dan topik kita hari ini adalah 1.4 teknologi hijau. Baik. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air mendefinisikan teknologi hijau sebagai pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Produk atau sistem yang mengaplikasikan teknologi hijau perlu memenuhi beberapa kriteria berikut. Baik, ada 5 kriteria yang perlu diaplikasikan dalam teknologi hijau. Yang pertama ialah meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Kedua, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau SIFA. Ketiga, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Keempat, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Kelima, menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Terdapat 4 dasar teknologi hijau, iaitu yang pertama, tenaga. Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Yang kedua, ekonomi, iaitu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Yang ketiga, sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah alam sekitar, iaitu dengan memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Itu dia 4 dasar teknologi hijau negara. Perkembangan teknologi hijau adalah sangat penting untuk pembangunan sesebuah negara. Bagi pembangunan yang tidak terancang akan memberikan impak yang negatif terhadap alam sekitar. Jadi itu sebab apabila kita membuat pembinaan, antara perkara yang perlu dilaksanakan sebelum tu ialah penilaian alam sekitar, penilaian kualiti alam sekitar, di mana ini adalah untuk apa? Pertimbangan terhadap alam sekitar adalah penting, perlu bagi menjamin kestabilan ekosistem dan kelangsungan sumber-sumber alam. Ini adalah untuk menjamin kestabilan ekosistem. Itu sebab kena buat penilaian alam sekitar dulu sebelum sesuatu pembinaan ataupun pembangunan dijalankan. Seterusnya kita lihat pula subtopik 1.4.2, kesesuaian objektif pelaksanaan teknologi hijau terhadap elemen kelestarian. Perkembangan teknologi hijau dalam kehidupan dilihat sebagai satu jalan penyelesaian untuk menangani isu berkaitan dengan tenaga dan alam sekitar secara serentak. Teknologi hijau membantu kita untuk terus maju ke hadapan tanpa memberikan impak negatif yang besar kepada alam sekitar. Baik, kita tengok jadual dekat bawah ni. Objektif pelaksanaan teknologi hijau dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yang pertama kita tengok dari segi ekonomi. Objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga serta meningkatkan pembangunan ekonomi. Kedua, membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Ini adalah untuk mengurangkan kadar penggunaan tenaga, dapat mengurangkan operasi. Kemudian merancakkan lagi pembangunan ekonomi negara dengan menyertai industri baru seperti industri teknologi
hijau. Ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Baik. Yang kedua, dari segi sosial. Objektifnya adalah untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di persada antarabangsa. Kedua, meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau dan menggalakkan penggunaan meluas teknologi hijau. Ini bertujuan, ya, apa dia? Taraf kehidupan dapat ditingkatkan dari segi kesihatan dan keuangan dengan pembangunan ekonomi yang lestari. Selain itu, dapat menambahkan peluang pekerjaan dengan pertumbuhan industri teknologi hijau. Kemudian, memudahkan kehidupan seharian dengan teknologi baharu yang lebih lestari. Kemudian, kita lihat pula dari segi alam sekitar. Ini objektifnya adalah memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Yang bertujuan untuk menjamin pengekalan sumber-sumber alam untuk kegunaan masa hadapan. Baik, seterusnya kita lihat pula subtopik 1.4.3 perkembangan teknologi hijau di Malaysia dalam pelbagai bidang. Sejajar dengan usaha kerajaan untuk menjaga alam sekitar, sektor-sektor utama perlu memainkan peranan penting bagi menjayakan usaha ini. Sektor seperti tenaga, pengangkutan, pembinaan, rawatan sisa dan air merupakan nadi penggerak sesebuah negara. Baik, pertama kita lihat dulu sumber tenaga. Baik, kalau kita tengok perkembangan sumber tenaga ni ke arah teknologi hijau ni, kalau dulu-dulu jana kuasa, sekarang pun masih ada juga lagi jana kuasa elektrik yang menggunakan arang batu dan diesel. Tetapi sekarang ni yang kita nampak perkembangan yang sangat ketara adalah jana kuasa elektrik solar. Di mana sekarang ni kita dapat lihat pembinaan jana kuasa elektrik solar ni sedang berkembang dengan sangat pesat. Baik, kincir angin. Ada dua kincir angin di negara kita ni. Satu di Pulau Layang-Layang dan satu lagi di sebuah pulau di Terengganu. Tetapi yang di Terengganu tu dia tak begitu dapat berfungsi sebab kelajuan angin yang kurang. Kelajuan angin yang kurang untuk memutarkan turbin. Di Terengganu tu ialah di pulau perhentian. Baik, kemudian jana kuasa hidro. Di negara kita ni ada banyak jana kuasa hidro. Baik, untuk masa yang akan datang, masa hadapan, jana kuasa yang difikirkan adalah jana kuasa elektrik, ombak dan sel hidrogen. Kalau jana kuasa elektrik ombak ni di negara kita ni masih lagi dalam peringkat kajian. Belum ada lagi yang benar-benar dapat menghasilkan tenaga secara besar-besaran, ya. Ini ialah perkembangan teknologi hijau dalam sektor sumber tenaga. Baik, kita tengok pula dalam pengangkutan. Baik, dalam pengangkutan dulu-dulu awak mungkin tak sempat nak tengok, ataupun kalau dapat tengok pun dia sebagai satu rekreasi untuk riadah sebab di tempat-tempat pelancongan, ya, seperti beca, kandar ni pun memang dah tak dapat nak tengok lah. Kemudian menggunakan kuda. Kemudian sekarang ni kalau kita tengok, ini banyaklah kereta, kapal terbang, MRT, dan untuk masa hadapan dijangkakan kereta api levitasi
magnet. Ya. Ini kereta api laju lah ni. Baik, ini ialah perkembangan teknologi hijau dalam sektor pengangkutan dan kuasa. Baik, kita tengok dalam sektor pembinaan pula. Dalam sektor pembinaan, kalau dulu-dulu, rumah dulu-dulu, ya, kita dapat lihat rumah-rumah ni, kalau kamu mungkin dapat tengok gambar je lah kot, ya. Ya. Bahan untuk membuat bangunan ni ataupun rumah ni adalah daripada kayu, buluh dan juga atapnya daripada daun nipah. Tapi sekarang ni kita dah buat rumah daripada batu bata, bangunan daripada batu bata, simen dan juga bertertulang keluli. Untuk waktu yang akan datang, dijangkakan dengan teknologi hijau ni, penggunaan bahan-bahan kita semula seperti plastik dan kertas akan digunakan sebagai bahan binaan. Kalau kita tengok sekarang ni, kita boleh tengok dekat internet, ada banyak bahan-bahan yang dibuat daripada bahan kitar semula. Maksud saya bahan pembinaan, terutamanya batu bata. Batu bata dah ada banyak dibuat daripada bahan-bahan kitar semula. Baik. Seterusnya kita lihat pula dalam proses rawatan air. Kalau dulu-dulu orang minum air bersih ni datangnya daripada mana? Air telaga ataupun air mata air. Kemudian daripada air bukit. Kemudian sekarang ni dah ada air terawat. Kemudian guna pula penapis, osmosis songsang, penapis karbon dan penapis seramik. Untuk yang akan datang, teknologi hijau mungkin menggunakan penyulingan air laut dan teknologi biofilm. Ya, ini ialah perkembangan teknologi hijau dalam sektor rawatan air. Kemudian kita lihat pula rawatan sisa pejal. Baik, kalau dulu-dulu orang bakar je sampah, ya, orang dulu-dulu tak banyak pun sampah macam sekarang ni. Boleh bakar. Bakar dengan cara korek lubang. Korek lubang, letak sampah tu kat dalam lubang tu, kemudian dibakar. Tapi sekarang ni kita dah mengitar semula bahan-bahan ni. Kita jual di pusat-pusat kitar semula. Jadi bahan-bahan ni boleh dikitar semula seperti plastik, kertas, besi dan sebagainya. Kebanyakan bahan boleh dikitar semula. Untuk waktu yang akan datang, sisa pepejal ni mungkin akan digunakan dengan banyaknya. Sekarang ni mungkin bukan tak guna, tapi jumlah yang digunakan sebagai bahan biojisim ni adalah sangat kurang. Tapak pelupusan biojisim ni sangat kurang. Mungkin akan datang akan ada lebih banyak lagi dekat negara kita, ya. Baik, itu saja topik 1.4 iaitu teknologi hijau.